Penjajahan Jepun di Tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan daripada orang putih British kepada pemerintah Jepun. Ini merupakan konsep baru yang tidak pernah terlintas dalam pemikiran orang-orang Melayu, pemerintahan oleh bangsa lain selain daripada mereka yang berkulit putih sebelum ini. Pertempuran ini membabitkan tentera negara-negara Commonwealth terdiri daripada British, India, Australia dan penduduk Melayu dari pasukan negeri-negeri Melayu bersekutu dengan tentera Empayar Jepun bermula dari 8 Disember 1941 sehingga 31 Januari 1942 semasa Perang Dunia Kedua. Sewaktu antara tempoh peperangan, strategi tentera British di Timur Tengah dilemahkan oleh kurang perhatian dan belanjawan negara di Tanah Melayu. Rancangan kerajaan British bergantung terutamanya dengan meletakkan angkatan laut yang kuat di pangkalan tentera laut Singapura kepunyaan Britain apabila berlakunya sebarang pergeseran dengan musuh untuk melindungi kepentingan Timur Tengah British dan laluan ke Australia. Bagaimanapun, tempoh jangkaan tiba tentera laut diraja British sekiranya Tanah Melayu atau Singapura diancam disambung dari minggu ke bulan sehingga akhirnya apabila perang meletus di Eropah pada tahun 1939 ia jelas kelihatan bahawa tiada angkatan laut mungkin akan tiba. Sebaik sahaja Perang Dunia Kedua meletus, Britain, Timur Tengah dan Soviet Union dianggap lebih penting dalam pembahagian sumber tenaga manusia dan peralatan sehinggakan Angkatan Tentera Udara Tanah Melayu yang dirancang antara 300 hingga 500 kapal terbang tidak pernah tercapai dan bila mana tentera Jepun menjajah dengan 200 kereta kebal tentera British di Tanah Melayu tidak mempunyai walau satu kereta kebal pun. Mereka kekurangan alatan peperangan dan askar yang terlatih. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun melancarkan serangan amfibi di pantai utara Tanah Melayu di Kota Baru dan mula maju ke bawah ke pantai timur Tanah Melayu. Ini dilakukan bersama dengan pendaratan di Patani dan Singgora di Thailand, di mana mereka bergerak ke selatan melalui jalan darat menyeberangi sempadan Malaysia-Thailand untuk menyerang sebelah barat Tanah Melayu. Semasa tentera Jepun menyerang Tanah Melayu, pemuda-pemuda Kesatuan Melayu Muda telah membantu kemarahan tentera-tentera Jepun ke Tanah Melayu sepanjang tahun 1941 hingga 1942 sebagai penunjuk jalan dan juru bahasa. Pemimpin Kesatuan Melayu Muda, Ibrahim Yaakob telah dilatih oleh Jepun selama 6 bulan dan turut dilantik sebagai Komandan Gyugun dengan pangkat Lieutenant Kolonel. Ibrahim Yaakob telah membantu pihak Jepun dengan menubuhkan pasukan Gyugun di semenanjung Tanah Melayu dan di Sumatera. Jepun mendarat di pantai Kuala Pak Ahmad sejurus selepas tengah malam 8 Disember 1941 dan mencetuskan pertempuran hebat antara tentera India British dan tentera Jepun hanya sejam sebelum berlakunya serangan ke atas Pearl Harbor. Pertempuran itu merupakan detik rasmi permulaan Perang Pasifik serta merupakan permulaan sejarah pendaratan Jepun di Tanah Melayu. Pihak Jepun mengalami jumlah korban yang tinggi tetapi gelombang demi gelombang penyerang menyerbu ke pantai sehingga pihak British terpaksa berundur. Dari situ, mereka bergerak dan menawan lapangan terbang Kota Baru. Pada masa yang sama, pihak Jepun menyerang Singapura, Hong Kong dan Pearl Harbor melalui udara. Pihak Jepun berjaya menawan lapangan terbang Sungai Petani, Butterworth dan Alor Star pada 9 Disember 1941. Pada 10 Disember 1941, kapal tempur HMS Prince of Wales dan HMS Repulse bergerak di pesisiran timur Tanah Melayu menuju ke arah tempat pendaratan Jepun yang dilaporkan di Kuantan. Tanpa perlindungan udara, pesawat Jepun menyerang dengan gelombang demi gelombang dan berjaya menenggelamkan kedua-dua buah kapal tersebut. Kehadiran tentera laut British dihapuskan dalam masa yang singkat. Tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru berpecah kepada dua bahagian. Salah satu bergerak ke pantai timur menuju ke Kuantan dan satu lagi ke selatan menuju Sungai Perak. Pada 11 Disember 1941, pihak Jepun mula mengebom Pulau Pinang. Jitra jatuh ke dalam tangan Jepun pada 12 Disember 1941 dan kemudiannya Alor Star pada hari yang sama. Tentera British terpaksa berundur ke selatan. Pada 16 Disember 1941, pihak British meninggalkan Pulau Pinang kepada pihak Jepun yang mendudukinya pada hari keesokannya. Pihak Jepun telah mengugut kerajaan Thai bagi membenarkan mereka menggunakan pengkalan tentera Thai bagi melancarkan serangan ke Tanah Melayu selepas bertempur dengan tentera Thai selama 8 jam dalam pertempuran Prachuap Kirihan pada awal pagi. Thailand kemudiannya akan terlibat dalam perikatan tentera rasmi dengan Jepun untuk terus menyerang Tanah Melayu. Bagi pasukan yang mempertahankan koloni terdiri daripada tentera British, Australia dan India, pertempuran Tanah Melayu merupakan kempen yang membawa bencana. Division ke-5 tentera Jepun yang dipimpin oleh Lieutenant General Takaro Matsui telah ditugaskan menyerang Kedah mula mendarat di Singgora pada 8 Disember 1941. Pada awal pagi 10 Disember 1941, pasukan tentera Jepun di bawah perintah Kolonel Saiki mula menyerang sempadan Bukit Kayu Hitam tetapi serangan tersebut dapat ditangkis tentera British. Namun serangan balas pada pagi tersebut juga memaksa tentera British berundur ke Asun.
Tentera British yang mempertahankan asun kemudiannya diasak dan memaksa mereka berundur ke Jitra. Dalam masa yang sama, tentera British yang mempertahankan Perlis terpaksa berundur ke Jitra. Semasa pengunduran, tentera British meletupkan beberapa jambatan kecil di sepanjang jalan antara Kodiang dengan Jitra. Ini menyebabkan banyak senjata berat tidak dapat dibawa ke Jitra. Sementara itu, di sebelah pantai timur, tentera Jepun yang mendarat pada awalnya ditentang oleh Kor Ketiga India daripada tentera India dan beberapa batalion tentera British. Tentera Jepun dengan pantas mengasingkan unit India yang mempertahankan pantai sebelum menumpukan tentera mereka bagi mengepung dan memaksa pasukan bertahan agar menyerah. Tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru berpecah kepada dua bahagian. Salah satu bergerak ke pantai timur menuju ke Kuantan dan satu lagi ke selatan menuju ke arah Sungai Perak. Pasukan Jepun mempunyai sedikit kelebihan dari segi jumlah tentera di utara Tanah Melayu dan kelebihan yang banyak dalam sokongan udara dekat, kereta kebal, koordinasi, taktik dan pengalaman oleh unit Jepun yang pernah bertempur dalam Perang China-Jepun kedua. Sementara pihak Jepun mempunyai jumlah kapal terbang yang kurang sedikit, kapal terbang pejuang mereka pada kebiasaannya lebih baik dan mendapat kelebihan udara. Pihak berikat tidak mempunyai kereta kebal yang meletakkan mereka dalam keadaan kurang baik. Pihak Jepun juga menggunakan infanteri berbasikal dan kereta kebal ringan yang membenarkan pergerakan pantas pasukan mereka melalui darat dan melalui muka bumi yang diselitupi hutan hujan tropika yang tebal. Pihak British telah mempunyai rancangan bagi melewatkan pendaratan Jepun di selatan Thailand tetapi Ketua Marshal Udara Sir Robert Brock-Popham, Panglima tertinggi bagi Markas Gerakan Timur Jauh British menolak memberikan kebenaran bagi melancarkan Operasi Matador dan Operasi Krochol sebelum serangan Jepun bagi mengelakkan risiko membangkitkan perang yang akan meletus. Force Z Tentera Laut terdiri daripada kapal tempur HMS Prince of Wales dan HMS Repulse bersama dengan 4 pembinasa dan diperintah oleh Laksamana Tom Phillips telah tiba sejurus sebelum permusuhan meletus. Bagaimanapun, kelebihan tentera udara Jepun mendorong kepada penenggelaman HMS Prince of Wales dan HMS Repulse pada 10 Disember 1941 menjadikan pesisiran pantai barat Tanah Melayu terdedah dan membenarkan tentera Jepun untuk meneruskan pendaratan mereka. Pengunduran pasukan tentera British bukan sahaja menjatuhkan moral pasukannya, malah memberi kesan taktikal kepada pertahanan Kedah. Serangan Jepun diteruskan hingga ke malam dan mereka berjaya menduduki beberapa tempat yang strategik di Bukit Jantan dan Bukit Alok iaitu dua tempat yang penting bagi pertahanan Jitra. Akibatnya pasukan British berundur ke selatan dan cuba memperkuatkan kedudukannya di Sungai Bata dan Kelubi dengan menggunakan askar Gurkha dan Punjab. Sementara itu di pihak Jepun, Major Jeneral Saburo Kawamura, pemerintah Brigade ke-9 mengarahkan pasukan pimpinan Kolonel Saiki diberi tambahan kereta kebal dan jurutera bagi membolehkan pasukan Jepun menawan jambatan Jitra sebelum British meletupkannya. Beliau mengarahkan Regimen ke-40 supaya menyerang bahagian timur jalan. Taktik penyeludupan juga dibuat untuk mara ke kawasan musuh dengan lebih cepat. Bagaimanapun serangan Jepun pada sebelah malam gagal akibat hujan lebat tetapi bernasib baik kerana pasukan Punjab tidak diselaras bagi menyerang pasukan Jepun akibat kelemahan sistem perhubungan tentera British. Major Jeneral Murray Lyon yang mengetuai pertahanan British di Kedah mengambil keputusan berundur ke Gurun. Langkah ini dipersetujui oleh ibu pejabat pemerintah Tanah Melayu. Pengunduran tentera British dari Jitra dijalankan dalam keadaan cuaca buruk. Ternyata ketumbukan ke-11 mengalami kemusnahan agak teruk berbanding tentera Jepun. Pertahanan Jitra yang dibina selama 3 bulan musnah dalam masa 15 jam sahaja. Kekalahan tentera British dan India ini dijitra oleh tentera Jepun yang disokong dengan kereta kebal bergerak ke selatan dari Siam pada 11 Disember 1941 dan kemarahan pantas pihak Jepun melalui darat dari Kota Baru di sebelah pantai barat daya Tanah Melayu mengatasi sistem pertahanan British di utara. Tanpa sebarang kehadiran tentera laut, pihak British tidak mampu mencabar operasi tentera laut Jepun di pesisiran pantai Tanah Melayu yang terbukti berguna bagi tentera penjajah. Tanpa kehadiran kapal terbang British, pihak Jepun turut menguasai langit, menjadikan tentera darat Commonwealth dan penduduk awam terdedah kepada serangan udara. Pada 11 Disember 1941, pihak Jepun mula mengebom Pulau Pinang. Sementara itu, ketumbukan ke-11 kemudiannya berjaya diundurkan ke selatan Sungai Kedah pada 13 Disember 1941. Dalam pada itu, tentera Jepun telah sampai ke Alor dan ramai yang berjaya menyeberangi Sungai Kedah. Bagi menyelamatkan keadaan, Murray Lyon mengambil keputusan meletupkan jambatan Sungai Kedah dan jambatan keretapi. Pengunduran dari Alor ke Gurun kemudiannya diteruskan walaupun persediaan pertahanan di Gurun tidak memuaskan. Jitra jatuh ke dalam tangan Jepun pada 12 Disember 1941 dan kemudiannya Alor pada hari yang sama. Tentera British terpaksa berundur ke selatan. Pada 16 Disember 1941, pihak British meninggalkan Pulau Pinang kepada pihak Jepun yang mendudukinya pada hari yang sama.
Sementara itu, Pulau Pinang dibom hebat setiap hari oleh pihak Jepun dari 8 Disember sehingga ia ditinggalkan pada 17 Disember. Senjata, bot, bekalan, dan radio stesen yang berfungsi ditinggalkan begitu sahaja dalam tergesa-gesa dan jatuh ke tangan tentera Jepun. Pengunduran orang Eropah dari Pulau Pinang dengan penduduk tempatan dibiarkan begitu sahaja di tangan tentera Jepun menyebabkan malu besar bagi pihak British dan mengasingkan mereka dari penduduk tempatan. Pada 23 Disember, Major General Murray Lyon dari Division Infantry ke-11 India ditukarkan dari bertugas tanpa memberi apa-apa kesan. Menjelang hujung minggu pertama Januari, keseluruhan daerah utara Tanah Melayu telah jatuh ke tangan Jepun. Pada masa yang sama, Thailand secara rasminya menandatangani persefahaman persahabatan dengan Kerajaan Imperial Jepun yang melengkapkan pembentukan perikatan tentera yang longgar. Thailand kemudiannya dibenarkan oleh pihak Jepun bagi meneruskan penguasaan mereka terhadap beberapa kesultanan di utara Tanah Melayu, dengan itu mengukuhkan pendudukan mereka. Tentera Jepun mara ke selatan dan menawan Ipoh pada 26 Disember. Penentangan sengit terhadap kemarahan Jepun dalam pertempuran Kampar berlangsung selama 3 hari dan 3 malam antara 30 Disember 1941 sehingga 2 Januari 1942 sebelum tentera British terpaksa berundur. Pada 7 Januari 1942, dua pasukan Brigade India tentera British dipintas dalam pertempuran Slim River yang memberikan tentera Jepun laluan mudah ke Kuala Lumpur, ibu negara Tanah Melayu. Pada 9 Januari, kedudukan pasukan British semakin terdesak dan Komander Jeneral Wavell memutuskan untuk mengundurkan keseluruhan tentera British ke utara Johor dan meninggalkan Kuala Lumpur. Ia tidak mengambil masa yang lama bagi tentera Jepun menakluk bandar Kuala Lumpur. Tentera Jepun masuk dan menduduki Kuala Lumpur tanpa ditentang pada 11 Januari 1942. Pulau Singapura kini berada hanya kurang daripada 200 batu dari tentera Jepun. Barisan pertahanan British ditubuhkan di utara Johor antara Muar di barat sehingga Segamat dan kemudiannya sehingga Mersing di sebelah timur. Brigade ke-45 ditempatkan di bahagian barat antara Muar dan Segamat. Pasukan Australia diletakkan pada kedudukan tengah dan bergerak maju ke utara dari Segamat ke Gemas di mana mereka bertembung dengan pasukan tentera Jepun yang sedang mara pada 14 Januari 1942. Pada 15 Januari, Division ke-5 Jepun yang merupakan pasukan tentera utama Jepun tiba dan bertempur buat pertama kali dengan pasukan Australia Division ke-8 di bawah pemerintahan Major General Gordon Bennett. Semasa pertempuran dengan tentera Australia, tentera Jepun mengalami kekalahan taktikal buat kali pertamanya disebabkan tentangan sengit yang diberikan oleh tentera Imperial Australia di Gemas. Pertempuran tersebut berpusat sekitar Jambatan Gemenceh memberikan kerugian besar kepada pihak Jepun yang mengalami 600 korban, tetapi jambatan itu sendiri yang telah dimusnahkan semasa pertempuran diperbaiki dalam tempoh 6 jam. Pihak Jepun kemudiannya cuba mengelilingi pertahanan pasukan Australia di barat Gemas, dengan itu memulakan pertempuran paling sengit dalam kempen penaklukan Tanah Melayu yang bermula 15 Januari di pesisiran pantai barat semenanjung Tanah Melayu berhampiran Sungai Muar. Bennett meletakkan Brigade India ke-45 yang tidak berpengalaman dan masih mentah bagi mempertahankan tebing selatan Sungai Muar, tetapi unit tersebut dipintas oleh unit Jepun yang mendarat dari laut dan brigade tersebut hampir musnah sepenuhnya dan komandannya Brigadier Duncan terbunuh. Pihak British mengarah Batalion 219 dan 229 ke barat dan Batalion ke-19 bertempur dengan pihak Jepun pada 17 Januari 1942 di selatan Muar. Diketuai oleh Lieutenant Colonel Anderson, tentera India yang berundur disokong oleh tentera Australia membentuk pasukan Muar dan bertempur sengit selama 4 hari bagi membenarkan sisa tentera Commonwealth berundur dari utara Tanah Melayu, dengan itu mengelakkan daripada dipintas dan berundur melalui pasukan Jepun ke kawasan selamat. Apabila pasukan Muar sampai ke jambatan di Parit Sulong dan mendapati ia berada di tangan musuh, Anderson, dengan jumlah anggotanya yang mati dan tercedera meningkat, mengarahkan setiap orang cuba menyelamatkan diri masing-masing. Mereka yang mampu merentas hutan, paya, dan ladang getah bagi sampai ke markas batalion di Yongpeng. Mereka yang tercedera ditinggalkan kepada ihsan Jepun dan kesemua 140 anggota yang ditinggalkan, kecuali 3 atau 4 orang, disiksa dan dibunuh dalam pembunuhan beramai-ramai di Parit Sulong. Lieutenant Colonel Anderson dianugerahkan Victoria Cross bagi perjuangannya semasa berundur. Pertempuran berlanjutan sehingga 18 Januari dan pada 20 Januari pendaratan lanjut tentera Jepun dilakukan di Endau walaupun menerima tentangan hebat dari serangan udara pengebom torpedo Vickers Vedebeest yang lapuk. Pertahanan terakhir Commonwealth di Johor yang tertumpu pada garis batu pahat Keluang Mersing kini diserang sepanjang garis pertahanannya. Malangnya bagi pihak bertahan, Jeneral Percival telah menentang pembinaan pertahanan kaku di Johor di pesisiran utara Singapura. Percival mengetepikan permintaan berulang ketua juruteranya, Brigadier Ivan Simpson agar memulakan pembinaan benteng pertahanan dengan alasan pertahanan buruh untuk semangat. Di sebalik cubaan Batalion ke-19 dan ke-29, garis pertahanan Johor roboh.
Jeneral Archibald Wavell memerintah pengunduran umum menyeberangi Selat Johor ke Pulau Singapura. Menjelang 31 Januari 1942, keseluruhan tanah Melayu jatuh ke dalam tangan Jepun.